Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai penutup, saya ingin membicarakan berkenaan dengan perniagaan dari kacamata Islam, dan kita akan fokus pada hari ini ialah perkara yang diharamkan dalam perniagaan oleh Islam. Islam sangat menggalakkan aktiviti perniagaan. Banyak ayat dan hadis yang menggalakkan dan menyokong aktiviti perniagaan. Perniagaan juga dianggap sebagai punca rezeki yang paling banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis bermaksud 9/10 rezeki itu adalah datang daripada perniagaan. Hadis riwayat Tirmizi. Perniagaan merupakan mekanisme untuk manusia mendapatkan harta dan barangan yang diingini. Manusia adalah makhluk yang lemah dan saling memerlukan yang lain. Pensyariatan perniagaan ini adalah bagi memenuhi fitrah semula jadi manusia. Melalui perniagaan ini, manusia boleh memenuhi keperluan dan tuntutan individu, masyarakat dan negara. Dalam aktiviti perniagaan dianggap sebagai satu aktiviti yang sangat mulia. Ia merupakan ibadah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang melaksanakan aktiviti perniagaan dengan amanah, mereka turut dijanjikan balasan syurga bersama para nabi, orang-orang soleh dan para syuhada. Namun demikian, sekiranya ia dilakukan luar dari batasan syariat Islam, maka ianya tidak lagi dianggap ibadah, tetapi aktiviti yang boleh mendatangkan padah kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Perkara yang diharamkan dalam perniagaan. Sungguh pun aktiviti perniagaan dianjur dan digalakkan dalam Islam. Ia tidak bermakna manusia bebas menentukan tata cara perniagaan tanpa ada prasyarat yang mesti dituruti. Bagi menjamin kemaslahatan manusia terjamin dan terpelihara, Islam telah mengharamkan beberapa perkara dalam aktiviti perniagaan. Antara perkara-perkara yang dilarang dalam aktiviti perniagaan ialah 1. Riba. Riba merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Orang yang mengatakan riba adalah halal akan menjadi kufur dan terkeluar dari Islam. Kerana riba adalah salah satu dari dosa besar yang wajib dielakkan oleh seorang Muslim yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah tentang pengharamannya. Dimaksudkan dengan riba ialah sebarang tambahan dalam barangan tertentu, ribawi, dan tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 dirakamkan bahawa Allah dan Rasul memerangi pemakan riba. Firman Allah mafhumnya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya, akibatnya kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa." Surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Dalam menjalankan aktiviti perniagaan, amalan riba hendaklah dielakkan sepenuhnya. Peniaga yang baik dan diridai Allah SWT ialah peniaga yang mampu berniaga dengan berpandukan peruntukan syarak, bebas dari sebarang bentuk riba sama ada dalam mendapatkan modal, membuat simpanan, membuat pelaburan dan seumpamanya. 2. Memeras ugut dan mengambil harta dengan cara yang batil. Islam juga mengharamkan perbuatan memeras ugut serta tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan salah ini boleh berlaku dalam pelbagai cara dan bentuk, seumpamanya mencuri, merompak, menipu, memperdaya, judi dan seumpamanya. Sekiranya seseorang berkeinginan kepada barangan dan sesuatu yang berharga pada milikan orang lain, maka ia boleh mendapatkannya melalui jalan perniagaan yang bebas dari sebarang unsur yang dianggap sebagai cara yang salah dan batil. Pengharaman perbuatan seumpama memeras ugut dan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil ini jelas disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29, mafhumnya,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Ibnu Kathir dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang hamba-Nya yang beriman dari memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil, iaitu dengan pelbagai perbuatan yang tidak syar'i, seumpamanya riba, judi dan seumpamanya dengannya dari pelbagai jenis hilah yang menjuruskan kepada riba. 3. Menipu dan bersumpah bagi melariskan barangan. Dalam kegairahan mempromosi dan menarik pelanggan, pelbagai cara dan strategi dibuat dengan tujuan melariskan barangan jualan. Sungguh pun perbuatan ini dibolehkan, namun sebagai peniaga yang beriman, mereka sewajarnya tidak alpa dan lupa bahawa Islam melarang sebarang bentuk penipuan dalam perniagaan. Menipu ialah melakukan suatu hilah untuk kepentingan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Pelbagai cara penipuan boleh berlaku dalam aktiviti perniagaan seperti memalsukan tanda tangan, menjual barang tiruan dengan harga yang mahal dan menipu pelanggan dengan iklan-iklan yang palsu. Terdapat juga dalam perbuatan menipu ialah perbuatan bersumpah dengan nama Allah dengan tujuan melariskan barang jualan seperti menyatakan, demi Allah, barang ini adalah paling murah dijual di kota ini dan saya hanya menjual harga modal sahaja. Sedangkan hakikat yang sebenar adalah sebaliknya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui setimbunan makanan yang dijual seraya memasukkan tangannya ke dalam timbunan makanan tersebut dan mendapati jari jemarinya basah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah semua ini wahai pemilik makanan?" Lelaki itu menjawab, "Makanan ini telah ditimpa hujan wahai Rasulullah." Seraya Rasulullah bersabda, "Kenapa tidak kamu jadikan yang basah itu di sebelah atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari agamaku." Diriwayatkan oleh Abi Qatadah Al-Ansari, sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awas kamu dari banyak bersumpah dalam berniaga. Sesungguhnya banyak bersumpah dalam berniaga boleh melariskan barangan, akan tetapi selepas itu ia akan menghilangkan barakahnya." Berpandukan kepada dua hadis ini, sebagai peniaga yang beriman dan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, ia hendaklah mengelak dari sebarang bentuk penipuan dan banyak bersumpah dalam kegairahan melariskan barangan jualan dan mendapat keuntungan daripadanya. 4. Rasuah. Rasuah juga merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Ia boleh berlaku dalam pelbagai bidang, termasuklah dalam aktiviti perniagaan. Setengah orang beranggapan rasuah, duit kopi, duit under table, ini adalah satu kemestian dalam perniagaan. Ini kerana pada mereka dengan rasuah ini, ia boleh membantu mengenali orang-orang penting, membantu mendapat projek dan peluang perniagaan yang lebih luas, memudahkan perjalanan projek dan dapat juga membantu memudahkan after service yang dijanjikan. Pendek kata, tiada apa yang tidak dapat dilakukan jika dihulurkan dengan sedikit wang ringgit. Setengah mereka berselindung dengan menukar istilah rasuah itu dengan kata-kata lain seperti pertolongan, bantuan, hadiah, sedekah dan seumpamanya. Sememangnya rasuah jauh berbeza dengan sedekah dan hadiah. Rasuah adalah pemberian yang dibuat bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah atau bukan dengan cara yang sebenar. Sedekah pula adalah pemberian yang dibuat dengan tujuan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sedangkan hadiah pula adalah pemberian yang dibuat dengan tujuan mempereratkan lagi ikatan silaturahim dan kasih sayang. Rasuah kadang-kala membawa keuntungan yang berlimpah, namun mesti diingat bahawa ia juga akan menghakis keberkatan dalam perniagaan. Bahkan mereka akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya dari Abdullah bin Amru katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah.
Gejala rasuah dalam semua situasi dan kondisi, termasuk dalam menjalankan aktiviti perniagaan adalah dilarang sama sekali dalam Islam dan merupakan perbuatan haram lagi tercela. Sebagai peniaga yang beriman, perbuatan terkutuk ini hendaklah dihindari agar keberkatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat dikecapi oleh semua. 5. Memonopoli barangan, ihtikar. Perbuatan memonopoli barangan keperluan awam juga adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Monopoli barangan keperluan seperti gula, beras, minyak dan seumpamanya biasanya dibuat para peniaga agar barangan keperluan berkurangan di pasaran dan hasilnya harga barangan tersebut dapat dinaikkan dan boleh dijual dengan lebih mahal. Dengan itu, peniaga akan mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Perbuatan terkutuk ini adalah dilarang dalam Islam kerana ia menyebabkan kemudaratan dan kesulitan kepada masyarakat awam, khususnya golongan miskin dan mereka yang berpendapatan rendah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, maksudnya dari Ma'mar bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memonopoli barangan, maka ia telah melakukan kesalahan, yakni ia telah tersasar jauh dari perkara yang sebenar dan keadilan. Menurut Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn Qayyim, antara bentuk monopoli yang diharapkan juga boleh berlaku dengan cara para peniaga bersepakat antara satu sama lain bagi menjual barangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran. Hikmah diharamkan perbuatan monopoli ini adalah bagi menolak kemudaratan atau kesulitan terhadap masyarakat umum. Para fuqaha telah berijtima' pendapat bahawa sekiranya seseorang mempunyai makanan yang tidak ada pada orang lain, sedangkan orang lain sangat memerlukannya, maka dalam situasi seumpama ini diharuskan bagi pemerintah untuk memaksa pemilik makanan tersebut supaya menjual makanan yang berada dalam simpanannya. Tujuannya adalah bagi menolak kemudaratan terhadap masyarakat. 6. Larangan mengurangkan kadar sukatan dan timbangan. Dalam kegairahan mencari keuntungan dalam perniagaan, Islam menuntut para peniaga bersikap amanah dan tidak mengaburi mata pelanggan dengan pelbagai helah, seperti mengurangkan kadar timbangan dan sukatan. Perbuatan seumpama ini adalah dilarang dan tercela dalam Islam. Termasuk juga dalam kategori tidak menyempurnakan sukatan dan timbangan ini, perbuatan mengurangkan kualiti dan kuantiti sesuatu barangan. Bagi menunjukkan hina dan tercelanya perbuatan menipu dalam sukatan dan timbangan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menempelak peniaga yang berbuat demikian di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Mafhumnya, kecelakaan besar bagi orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Terdapat banyak ayat yang memerintahkan agar disempurnakan sukatan dan timbangan dalam aktiviti perniagaan. Antaranya firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 35, mafhumnya. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik kesannya bagi kamu di dunia dan sebaik-baik kesudahan yang mendatangkan pahala di akhirat kelak. Dalam surah Ar-Rahman ayat 9, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya, dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Semua ayat tersebut memerintahkan agar disempurnakan timbangan dan sukatan. Bahkan dalam surah Al-Isra tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala turut menjanjikan kesan dan kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat bagi mereka yang berbuat demikian. Namun demikian, wajar diingatkan bahawa sekiranya perintah dan suruhan ini tidak diendahkan, ia boleh menyebabkan turunnya bala dan azab Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana berlakunya terhadap penduduk Madian, kaum Nabi Syuaib. 7. Larangan membeli barangan yang dicuri, diragut atau dirampas tanpa hak. Sebagaimana dijelaskan bahawa Islam sangat menggalakkan sebarang bentuk aktiviti perniagaan. Namun demikian, Islam melarang dan menegah sama sekali sebarang bentuk transaksi jual beli yang melibatkan barangan curi, ragut dan seumpamanya. Kerana ia adalah sebahagian dari bentuk tolong-menolong kepada dosa dan permusuhan, bukannya kepada kebaikan dan ketakwaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, diriwayatkan Abi Hurairah
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, barang siapa membeli barang curi sedang ia mengetahui barang itu adalah dicuri, maka ia telah berkongsi sama dengan pencuri pada aib dan dosanya. Masalah ini adalah sama dengan keadaan orang yang menjual anggur kepada pembuat arak atau menjual senjata kepada orang yang ia tahu akan menggunakannya untuk memudaratkan orang Islam. Jual beli dalam situasi seumpama ini adalah haram kerana ianya seumpama menolong ke arah berbuat dosa dan permusuhan. Perihal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat arak, peminum, penghidang, penjual, pembeli, pemerah, meminta agar ia diperah, pembawanya dan orang yang dibawa kepadanya. Satu lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imran bin Husain, sesungguhnya Rasulullah melarang menjual senjata di tengah berlangsungnya fitnah, iaitu perselisihan. Seumpama itulah juga haram dan berdosanya perbuatan menjual apa-apa barangan yang membawa kepada kerosakan akhlak dan membantu kepada tersebar luasnya perkara yang keji dan hina seumpama fitnah dan sebagainya. 8. Haram menjual najis. Telah berlaku ijma' di kalangan fuqaha tentang haramnya sebarang bentuk perniagaan barangan yang najis pada zatnya seperti arak, babi, anjing, bangkai dan seumpamanya. Islam mengharamkan sebarang bentuk perniagaan barangan najis ini kerana ianya boleh mendatangkan mudarat dan kerosakan di muka bumi. Dari Jabir bin Abdullah katanya, ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun pembukaan kota Mekah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli babi, bangkai, arak dan patung berhala. Sebagai penutup, demikian adalah antara perkara-perkara yang diharamkan dalam aktiviti jual beli atau perniagaan. Kesemua larangan dan tegahan yang disebutkan di atas cukup mencerminkan kesempurnaan dan kesyumulan syariat Islam. Semua perkara yang diharamkan ini adalah perkara yang boleh mendatangkan mudarat dan kesulitan kepada manusia. Sekiranya semua manusia berpegang teguh dengan ajaran dan panduan Islam, nescaya akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.